Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-230 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. Hai, waalaikumsalam Puan Nadia Johari. Okey, Alhamdulillah, thank you yang support dan join live pada hari ini, insyaAllah. So, tajuk Solehah hari ini adalah kelebihan mati syahid. Adakah anda jelas dan faham? Sebagaimana sesiapa yang bertuah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati dalam keadaan syahid, insya-Allah husnul khatimah buat dirinya. Waalaikumsalam Puan Masyita. Waalaikumsalam Puan Siti Mariam. Okey, alhamdulillah dah sharekan ke Solehah punya live pada hari ini. Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, alhamdulillah. So, apakah antara kelebihan apabila kita diberikan, dikurniakan, dianugerahkan oleh Allah untuk mati dalam pengakhiran yang baik, pengakhiran yang dicemburui? Ramai orang teringin mati dalam keadaan syahid. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Ramai yang bercita-cita dan mengimpikan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. So, sama-sama kita berdoa semoga Allah pilih kita mati dalam keadaan syahid. Iaitu mati dalam keadaan syahid ni ada beberapa bentuk. Boleh jadi bila kita meninggal dunia dalam keadaan kita perjalanan nak menuntut ilmu, Allah cabut, Allah tarik nyawa kita, lalu kita mati syahid. Mati syahid kerana jihad fisabilillah menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah. Waalaikumsalam Puan Zurinawati. Okey, alhamdulillah. So, itulah kelebihan bila kita terpilih mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, iaitu mati syahid. Sebagaimana para sahabat, beberapa orang para sahabat yang meninggal pada zaman peperangan, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq. Sebagaimana inilah panglima-panglima pejuang agama Islam mati syahid, di mana meninggal dalam suasana perang, mempertahankan agama Islam, untuk menjaga agama Allah. Ini dikira sebagai mati syahid. Selain itu, dalam situasi kita sekarang ni, andai kita terpilih mati dalam keadaan orang kata meninggal dunia di atas jalan, meninggal dunia lemas dalam sungai dan laut dan sebagainya, ia juga dikira sebagai mati syahid. Di mana kelebihan orang yang mati syahid? Yang pertama, Allah ampunkan dosa dia. So, Allah akan ampunkan dosa dia. InsyaAllah dia mati akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kecuali kalau dia ada hutang, hutangnya ni akan tergantung segala amal dia. So, sebab tu kita hari ini, andai kita mati, settlekan semua hutang kita. Jangan ada hutang yang tertangguh. Jangan ada hutang yang masih belum settle. Kalau masih belum settle, sebab itu pentingnya kita dekat dunia ni, kalau kita ada hutang, kita bagi tahu suami kita. Kalau kita ada hutang, kita bagi tahu mak ayah kita. Supaya nanti
urusan kita dekat akhirat tak tergantung hanya kerana belum settle masalah hutang. Tetapi bila kita nanti dah meninggal dunia, andai keluarga kita tahu, orang terapat kita tahu kita masih ada hutang, mereka masih boleh untuk bantu kita tolong settlekan hutang-hutang tersebut. Tetapi andai kita sembunyi-sembunyi, tak bagi tahu orang bahawa kita ada hutang pada si fulan bin si fulan, maka macam mana nak bagi tahu mereka ni? Sebab tu nanti dekat akhirat kita meninggal keadaan tak aman, tiba-tiba kita susah untuk Allah masukkan kita ke dalam syurga hanya tersangkut bab hutang sahaja. Sebab tu walaupun kita mati syahid, ada hadis telah mengatakan, hadis sahih, seseorang yang mati syahid akan masuk ke dalam syurga, Allah ampunkan dosanya kecuali hutangnya. Hutangnya, kalau kita masih ada hutang yang tertangguh, sila settlekan cepat-cepat. Selayaknya kita boleh masuk ke dalam syurga sepantas kilat, tetapi sebab masalah hutang je, lalu tertangguh kita punya nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang pertama, kelebihan orang yang mati syahid, Allah ampunkan dosa dia kecuali jika dia ada hutang. Settlekan hutang dulu, barulah dia boleh masuk ke dalam syurga Allah dengan sangat mudah, insya-Allah. Okey, yang keduanya, kelebihan orang yang mati syahid, Allah memperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Mahligai yang indah-indah, rumah yang kekal abadi, Allah memperlihatkan kepada orang yang mati syahid nanti. InsyaAllah Allah telah memperlihatkan di hadapan dia. Sebelum kita mati masuk ke dalam syurga, Allah akan mengumpulkan kita semua di taman-taman syurga dulu. Sebelum kita hari akhirat nanti, hari kiamat berlaku, and then berlakulah selepas dihisap, selepas dihitung melalui titian siratul mustaqim, barulah kita akan masuk ke dalam syurga. Sebelum kita dimasukkan ke dalam syurga, Allah telah memperlihatkan, inilah rumah awak di dalam syurga nanti, inilah mahligai indah untuk awak, asbab awak mati syahid. So itulah beruntungnya Allah kata, Allah telah berfirman, di mana sesiapa yang mati syahid akan nampak mahligai dia nanti, akan nampak rumahnya nanti di hari akhirat. Oh, cantiknya, Masya Allah cantiknya, indahnya, betapa indahnya Allah kurniakan rumah kita nanti di syurga yang abadi, asbab mati syahid. Okey, yang ketiga, kelebihan orang yang mati syahid ni akan dilindungi daripada azab kubur. So kita tahu kan, telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana pedihnya azab kubur, fitnah kubur ni kepada mereka yang bersalah, mereka yang tak jaga solat, mereka yang banyak buat dosa di dunia ni. Tetapi andai kita nanti terpilih untuk mati syahid, insya-Allah Allah akan meringankan dan kita akan bebas daripada azab kubur. Kalau kita meninggal dalam keadaan sakit perut, ada kan kategori sebagaimana dikira sebagai mati syahid adalah wanita. Kalau dia meninggal dalam melahirkan anak, dia dikira mati syahid. Hamba Allah, muslimin dan muslimat yang meninggal dalam keadaan wabak ataupun penyakit, dia dikira sebagai mati syahid. Siapa lagi? Mereka yang meninggal kerana lemas dikira mati syahid. Mereka yang meninggal di atas jalan dikira mati syahid kerana kemalangan. So banyak sangat kategori mati syahid. Mati syahid dunia, mati syahid dunia akhirat, mati syahid akhirat. So semua ni adalah antara penyelamat dan juga naungan nanti Allah bagi kelebihan kepada kita. Sebab tu kita tak tahu pengakhiran kita ni macam mana. Adakah kita meninggal dalam keadaan tidur ke? Adakah kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu ke? Ataupun adakah kita meninggal dalam keadaan kita sakit ke? Wallahu a'lam. Mati, jodoh, ajal, pertemuan, semua ni adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah kita sentiasa berdoa, Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam pengakhiran yang baik. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati syahid, mati yang memperjuangkan agama Islam, mati jihad fisabilillah. Dalam menuntut ilmu pun dikira sebagai mati syahid kalau kita benar-benar menegakkan agama Islam. Sebab tu saya selalu tekankan kepada tim, jangan tinggalkan dakwah, jangan tinggalkan menuntut ilmu, jangan stop berhenti belajar. Sebab bila kita dalam keadaan belajar, sebagai contoh, kita dalam keadaan sedang dalam seminar, tiba-tiba terkena serangan jantung, so dikira sebagai mati syahid kerana memperjuangkan jihad fisabilillah, menuntut ilmu demi saham akhirat kita.
So jangan sesekali kita dekat dunia ni masih nak berkira, masih nak kedekut. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu sehingga ke liang lahat. Sebabnya ini adalah penyelamat kita waktu kita dekat dunia ni. Inilah penyelamat kita nak menuju hari akhirat nanti. Ada saham akhirat, ada pahala yang berpanjangan yang menjadi asbab kita meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, kelebihan bila kita mati syahid ni akan merasai kemanisan iman. Allah telah menjanjikan pahala buat diri kita. Ibarat kita ni bayi yang baru lahir daripada perut ibu. Dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Start daripada kita mati syahid je, dosa kita semua clear. Allah cuci, Allah gugurkan dosa kita. Ibarat kita ni seperti bayi yang baru lahir, tak ada dosa, tak ada noda, tak ada dosa, tak ada aib. InsyaAllah Allah pelihara kita seperti sesucinya seorang bayi yang baru keluar daripada perut ibu. So beruntung sangat mereka yang mati syahid ni. Darah-darah yang mati syahid ni akan menjadi bukti dan juga saksi di akhirat kelak. Inilah manusia yang memperjuangkan agama Allah. Inilah manusia yang berjuang jihad fisabilillah, keluar perang, keluar untuk bantu agama Allah, keluar untuk menyelamatkan manusia-manusia dekat luar sana yang kena tindas. So ini adalah antara mati syahid dan jihad fisabilillah. Okey, yang seterusnya, kelebihan mereka yang mati syahid, untuk lelaki akan dinikahkan dengan bidadari. Tahu je lah, telah digambarkan di dalam Al-Quran, bidadari semuanya adalah perawan, bidadari semua adalah anak gadis yang berusia dalam 17 tahun, sangat cantik rupawan, cantik jelita. Ketua bidadarinya siapa? So inilah antara gambarannya, siapa yang mati syahid, Allah akan nikahkan nanti dengan bidadari syurga. So beruntung sangat untuk yang wanita akan dinikahkan dengan lelaki-lelaki yang soleh, suami yang boleh membahagiakan kita. Yelah, dah masuk syurga, macam-macam, semuanya menjadi halal, semuanya menjadi manis dan semuanya menjadi sangat-sangat barokah. Inilah kehidupan di hari akhirat kelak yang telah Allah janjikan buat mereka yang mati syahid. Dan yang seterusnya, kelebihan mereka yang mati syahid, Allah akan memberikan keizinan, iaitu syafaat kepada orang yang mati syahid ni. Allah suruh pilih 70 orang siapa yang engkau nak panggil untuk masuk ke dalam syurga. Sebagai contoh, kita meninggal, Allah takdirkan kita mati syahid. Allah cakap, okey Solehah, sekarang boleh pilih 70 orang kerabat yang engkau nak bawa masuk ke dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kelebihannya, kita boleh tarik. Kalau kita tengok saudara mara kita ada dekat neraka, kita boleh tarik tangan mereka, 70 orang kerabat kita, saudara mara kita, untuk sama-sama masuk ke syurga sebab kita mati syahid. Masya Allah, beruntung kan? Sebab tu kita kena buat baik dengan saudara mara kita. Kita kena buat baik dengan mak saudara kita ke, sepupu sepapat kita ke. Boleh jadi kalau dia yang terpilih untuk masuk ke syurga, dia boleh tarik tangan kita. And then kalau kita yang terpilih untuk masuk ke syurga, kita boleh tarik, Allah berikan kelebihan syafaat 70 orang untuk masuk ke syurga bersama-sama. Subhanallah, beruntung sangat kan? Sebab tu kita jangan sesekali nak buat naya dengan saudara mara kita. Jangan berdendam, jangan sakitkan hati mereka. Jaga silaturahim ni, sebab saudara mara kita ni Allah berikan kelebihannya nanti dekat hari akhirat. Kita boleh pimpin tangan mereka untuk sama-sama masuk ke syurga. Tak dia pimpin tangan kita, kita yang pimpin tangan dia. Ini adalah antara kelebihan dan juga syafaat yang Allah beri kepada kita. Allah amanahkan kita, Allah izinkan kita untuk tarik tangan dia untuk sama-sama masuk ke syurga. Kelebihan orang yang mati syahid. Beruntung kan? Kita dengar pun, ya Allah seronoknya, semoga ada saudara mara aku yang ingatlah yang ke aku ni. Sebab kita selalu bagi dia makanan ke, sebab kita selalu bantu dia waktu hayat dia. Dia ingat kita. Dia akan tarik tangan kita sama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir, kelebihan orang yang mati syahid akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 100 syurga yang ada 100 darjat.
Betapa banyaknya janji Allah, kelebihan, nikmat, rezeki, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengurniakan 100 syurga kepada yang bersamaan dengan 100 darjat kepada mereka yang mati syahid. Banyak sangat kan. Kita nak duduk kat mana satu? Nak duduk syurga yang mana? Kita nak duduk syurga darjat yang mana? Subhanallah, Masya Allah. Betapa baiknya Allah memberikan kelebihan sangat luar biasa kepada mereka yang mati syahid. Sebab tu kita kena doa. Dalam doa kita lepas solat, Ya Allah, berikanlah, izinkanlah aku mati syahid. Tak kiralah mati syahid dalam menuntut ilmu ke, mati syahid kerana mempertahankan agama Islam ke, mati syahid kerana menyelamatkan nyawa orang lain ke. Subhanallah. Sebab tu tugas polis, tugas bomba yang menyelamatkan nyawa orang semata-mata dia terkorban, mati lemas, syahidlah buat dirinya. Sebab tu kelebihannya sangat luar biasa. Adakah kita, kalau kita ditanya sekarang ni, sanggup tak kita nak pergi masuk perang, jaga agama Allah, berperang demi agama Allah? Sanggup tak kita nak korbankan nyawa kita untuk selamatkan anak kecil yang sedang mati lemas dalam sungai, dalam laut tersebut? Kalau kita kata kita sanggup, insya-Allah itulah kematian husnul khatimah. Kematian yang dicemburui, kematian mati syahid semata-mata nak selamatkan nyawa orang, semata-mata nak selamatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat luar biasa. Kalau kita tahu betapa manisnya agama Allah ni, betapa manisnya nikmat syurga yang telah Allah gambarkan, memang kita setiap hari doa, Ya Allah, matikanlah aku dalam mati syahid, matikanlah aku dalam mati husnul khatimah, insya-Allah ya Allah. Setiap hari kita berdoa tanpa putus. Semoga kawan-kawan kita, sahabat kita, ahli keluarga kita ingat kita dekat hari akhirat kelak. Adakah dia ingat kita? Asbab kebaikan kita, asbab kemurahan hati kita, insya-Allah ada insan yang ingat kita, asbab kebaikan kita dan jasa kita, bantu dia waktu dekat dunia. Sebab tu jangan berkira-kira nak buat kebaikan dengan sesiapa sahaja, sebab boleh jadi ia adalah naungan syafaat di hari akhirat kelak, insya-Allah. So sama-sama berbuat kebaikan, sama-sama jaga silaturahim antara kita, sebab boleh jadi dialah yang akan pimpin tangan kita, dialah yang akan tarik tangan kita masuk ke syurga Allah sama-sama, insya-Allah. Dan Solehah doakan semoga anda semua yang melihat majlis ilmu pada hari ini, Allah pilih kita sama-sama untuk menuju ke syurga Allah yang abadi, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah hari ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu Solehah minta maaf atas kelemahan diri Solehah sendiri, insya-Allah. Okey, Solehah nak maklumkan offer FTR esok akan berakhir. Esok hari terakhir sebelum offer FTR lelong ditutup selama-lamanya. InsyaAllah anda kena grab peluang ni. Jangan ketinggalan untuk upgrade ilmu. InsyaAllah kalau anda upgrade ilmu, anda akan upgrade level rezeki anda. Sama-sama kita majukan diri dengan top up ilmu banyak-banyak, upgrade ilmu akhirat, insyaAllah akan selamat dunia akhirat. Jom upgrade ilmu. Kalau anda nak dapatkan promosi lelong FTR yang hampir 50% pengurangan penjimatan, anda boleh roger tim Solehah. InsyaAllah lepas pembelian kita akan masukkan dalam grup usrah, kita akan bagi tas, kita akan masuk invite dalam grup support FTR, insyaAllah. Okey, sama-sama kita majukan agama Islam ni, dan kita always turn back to Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.